Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, selamat datang ke Minggu Kesedaran Sosial siri ketiga. Yang hari ini kita bawakan topik yang sangat menarik iaitu realiti kemiskinan haid. Apa sebenarnya berlaku? Jadi sebelum tu untuk makluman penonton kita di Facebook, jadi program ini adalah merupakan anjuran Majlis Hewi Kebangsaan Persatuan Majlis Hewi Kebangsaan MHK, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM sempena sambutan 6 dekad. Alhamdulillah dah 6 dekad dah PKPIM. Jadikan sebanyak 4 siri insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat semua penonton boleh tonton live secara live di platform digital di Facebook Hewi PKPIM dan juga WAP TV. Jadi untuk topik kita pada hari ini kita bawakan seorang panel yang merupakan aktivis masyarakat, sangat luas pengalamannya dalam dalam masyarakat lah, dalam menjadi aktivis masyarakat. Jadi saya akan perkenalkan sedikit sebanyak latar belakang beliau. Okey, nama beliau merupakan Fatin Nur Majidina Nordin, merupakan Naib Presiden ABIM Helwa, merupakan calon PhD dalam bidang pengajian sains dan teknologi Fakulti Sains Universiti Malaya. Assalamualaikum. Sehat ke? Waalaikumsalam. Apa Saya khabar? boleh ke kalau saya Alhamdulillah. memanggil Kak Fatin saja? Boleh. Okey. Jadi Kak Fatin merupakan panel kita pada hari ini. Okey. Jadi berbalik kepada Membangun tapi lakukan kehidupan dengan lebih baik lah, tak cukup makan. Contoh hari ada 30 tapi makanan ada 15 hari je. So, maksudnya ini secara isu-isu tentang kemiskinan lah. Sebab tu kadang-kadang bila ada yang datuk nenek pada faktor kemiskinan tu. Sebab tu kemiskinan ni adalah satu yang diberi perhatian oleh kerajaan dan sebagainya kan. So, itu miskin secara umum. Kemudian kita tengok juga pada HED. HED ni bukanlah bagi wanita, HED tu ada fitrah dan dia adalah secara biological pun memang menunjukkan kematangan dan sebagainya. Dan dia ada kitar bulanan dan dia berlaku disebabkan hormon. Kenapa kepada wanita? Kerana hormon tu hanjin tu. So menyebabkan dia berlaku dan dia adalah satu proses fisiologi lah. Dan bila datang HED, tu tak? Ni secara umum HED tu sendirilah. So kita perlu kepada bahan-bahan macam tadi perlukan kepada bahan, ada tempen, ada macam yang reuse recycle pad dan sebagainya. Tapi maksudnya untuk menguruskan setiap, dan untuk pad kita bukan hanya pad tu je, kita perlu juga kepada bahan-bahan cuci dan juga air. Sebab benda tu penting untuk facilities. Maksudnya air tadi ada toilet dan sebagainya. Dan mungkin kadang-kadang kita lihat tu berbeza. Kan ada orang yang biasa, ada orang yang ada bukan masalah, dia ada simptom-simptom, dia ada senggugu, ada ubat-ubat, dan ada macam yang tempat panas tu kan, bantal panas tu untuk bagi lebih selesa dan sebagainya. Banyak isu dalam HED, betul tak? Bukan sekadar HED itu adalah pada wanita, tapi HED itu juga tentang menguruskannya dan sebenarnya jadi dia bukan sekadar HED dah habis. Dia ada banyak lagi. Bila kita apa yang menimbulkan masalah, kenapa timbulnya isu-isu kemiskinan HED ni? Sebabnya ada beberapa dia cakap dekat sini sebab menjadikan wanita dalam keadaan sebenarnya macam bila ada banyak budaya menunjukkan macam kotor tu, jadi dia ada discriminate lah, maksudnya kalau dah HED tak boleh duduk bersama, tak boleh makan bersama, dan dia menjadikan
wanita yang datang haid ni rasa, maksudnya dia biasalah tiap bulan memang ada dan itu adalah fisiologi. Dan dia sepatutnya tidak mengganggu. Satu inilah, dan kalau ikutkan dalam kita belajar dulu fiqh, dia termasuk dalam bab taharah. Maksudnya kita memang ada menyebut tentang haid sudut pengurusannya lah, tapi ada banyak lagi isu-isu yang tidak disentuh lah dalam kemiskinan haid ni. Jadinya tadi tentang apa itu kemiskinan haid adalah ketidakupayaan untuk kita mendapatkan akses mendapatkan keperluan haid. Dan dia bukan hanya pad, dia maksudnya perlukan cara mengurus. Untuk dapat cara mengurus tu, kalau kita tak ada ilmu menguruskan first haid, macam ni kita menguruskan? Adakah kita pandai sendiri atau ada orang yang bantu kita untuk bantu kita untuk keperluan haid? Keperluan haid tu termasuklah bahan, pad, mungkin kita perlu air, sabun dan sebagainya. Dan juga sebelum ni dia sebab isu ni adalah isu global. Maksudnya kalau di Malaysia mungkin kita lebih, kalau kita toilet semua elok, tapi itu dari satu sudut. Kita ada juga orang pedalaman, kawasan-kawasan yang mungkin bagaimana dia nak menguruskan, dia ada masalah dalam menguruskan kedatangan haid tu kan, sehingga mengganggu. Jadi dekat fasilitas dan juga ilmu. Sebab tadi ilmu perlu, kalau kita tak tahu nak menguruskan, macam mana kita nak memastikan kita darah kan, jadi dia rasa takut, dia rasa macam ni apa penyakit ke? Maksudnya tak ada ilmu dalam isu-isu berkaitan dengan haid. Jadi dia bukan hanya miskin, tak ada duit, tak dapat beli pad, tapi dia ada banyak lagi isu-isu lain yang terangkum dan menjejaskan rutin harian. Itulah perkaranya. Sebab tadi kan semua perkara tu sebab kita sebut yang kita boleh jangkakan dan kita ada sokongan bagi mengawal perkara tu. Contoh kalau kita ada haid dan tentunya ada wanita di sebahagian tempat tidak dapat benda tu sehingga mengganggu aktiviti harian. Ada kesan-kesan dia. So nanti kita akan beritahulah apa kesan-kesan dia dalam isu kemiskinan haid ni kan. Dan lagi satu kenapa ia diangkat adalah kerana pada ayat macam mungkin kita sebut macam memanglah dia isu wanita, tapi wanita sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat. Sebab lagi satu benda ni bukan hanya sebab peribadi, dia melibatkan polisi dan sebagainya, sebab wanita juga perlu bekerja walaupun dia haid, dia tak ada dapat cuti. Sini yang sebelah kanan ni tulis kemiskinan ni adalah pergelutan peribadi yang tidak diberi perhatian. Maksudnya kita biar penyakit baru ke, nak tanya orang malu. So benda-benda macam ni adalah sebahagian daripada isu-isu kemiskinan haid lah. Sehingga menjejaskan rutin harian, hanya memang haid tu adalah individu, tapi maksudnya mengatasi dia ataupun melibatkan sosial jugalah. Jadi macam mana kita mengatasi dan juga membantu dalam cara maksudnya tabu ataupun persepsi lah menyebabkan orang kata apa, menjadikan maksudnya orang melihat haid tu macam mana, dan akhir kemudian haid ni hanya makanan tertentu saja boleh dimakan semasa haid. Kemudian ada haid adalah indikasi kesediaan berkahwin dan seks. Isu ini perlu diangkat dan diberi perhatian yang maksudnya kita beri fakta-fakta yang betul lah. Dan ini semua bila ada tu tak percaya diri, jadi macam malu keupayaan wanita. Kalau haid ni tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini kan. Kemudian haid tidak boleh dibincangkan secara terbuka. Ini pun salah satulah ataupun kanak-kanak sebenarnya contoh bila tadi kita sebut kan, bila datang haid ni macam mana kita nak dapat ilmu tu. Sepatutnya ibu bapa di rumah patut adalah, kalau kanak-kanak kita first time tiba-tiba ada darah apa benda ni kan, kalau kita tak ada ilmu tu dan kita akan panik dan sebagainya. So macam mana persediaan tu lah ini kan. Kemudian ada haid, semua wanita mudi disebabkan haid. Nah itu juga adalah tidak benar lah. Dan isu bagi wanita lah apa yang boleh membawa kepada apa penglibatan masyarakat dalam isu haid ni. Satu yang sangat penting sehingga melibatkan negara dan sebagainya kan. Ada ke pertama sekali adalah, kejap tak nampak ni, macam mana nak postingkan. Okey. Pergelutan wanita. Ini antara sebab tadi kita sebut di Malaysia kurang fakta tentang Malaysia, cuma ni kita tengok dulu apakah isu-isu pergelutan tadi kan kita yang berlaku kepada wanita setiap kali datang haid yang menyebabkan
berlaku gangguan lah dalam menjalani aktiviti kan. Yang pertama di UK dikatakan 1 daripada 10 perempuan di antara umur 14 dan 21 tidak mampu membeli barangan kebersihan HED. Manakala 49% telah ponting sekolah untuk 1 hari akibat HED. Maksudnya sepatutnya HED ni tidak mengganggu lah kan, tapi kehadiran tu satu memang ekonomi lah, tak dapat beli barang. Kemudian pelajar dia tak dapat, at least 1 kali 1 hari HED tu dia tak pergi sekolah. Mungkin kita nampak dia biasa tapi sebenarnya dia akan memberi kesan kepada pembelajaran lah. Itu antara yang kita tengok nantilah lepas ni. Kemudian dekat Afrika 1 daripada 10 ponting sekolah kerana tak ada akses dan tak mampu beli kebersihan. Maksudnya kita malulah kan bila ada HED tu tak boleh tak ada bahan-bahan yang boleh membantu. Jadi tak bersedia untuk pergi ke sekolah. So ponting. Sekolah mereka tidak punya tandas yang bersih dan tandas yang bersih. Salah typo tu. Tak ada tandas yang bersih. Ini fasiliti lah. Kemudian di Kenya 50% umur persekolahan tidak punya akses dan tidak mampu membeli barangan kebersihan, dan juga di India 12% populasi wanita tidak mampu membeli barangan kebersihan peribadi. So kebanyakannya adalah berkaitan dengan tidak mampu membeli barangan peribadi lah. Tapi kita tahu bila tak mampu beli barangan peribadi tu dia membawa kesan kepada aktiviti lah, pendidikan, kerja dan sebagainya kan. So ini antara isu-isu yang berlaku berkaitan dengan kesan kehadiran HED lah, tak dapat diatasi ataupun apa yang kita panggil tak dapat tidak dibantulah dan disokong dalam menjalani menjalani kehidupan seharian akibat daripada HED. So mungkin kita cakap betul ke dan sebagainya, dan sebenarnya ada negara-negara yang memang telah mempunyai polisi dan sistem yang baik dalam memberi sokongan dan bantuan kepada isu HED ni. So contoh dekat Scotland, dia telah memberi akses percuma kepada barangan HED untuk semua wanita. Maksudnya tadi kalau negara-negara yang tak dapat beli kan, tapi Scotland ni dia bagi percuma. So tak ada isu akses kepada bahan. Ini di peringkat negara lah, kesediaan negara untuk memberi akses percuma. Sedikit sebanyak dia membantulah untuk mengatasinya, sebab banyak tadi semua disebabkan barangan kan. Kemudian dekat Zambia, ini menariklah, dekat Zambia ni kata kelonggaran untuk semua wanita bercuti sehari setiap bulan apabila datang HED sejak tahun 2015. Jadi maksudnya maksudnya dengan tahu bahawa kemungkinan ketidakselesaan dan sebagainya yang mungkin kurang produktiviti, maka dia boleh bagi pilihan untuk setiap bulan 1 hari cuti. Kemudian kalau dekat Perancis dia kurangkan cukai, beli barangan daripada 20% kepada 5.5% bagi barang-barang HED, dan Amerika juga sedang berusahalah untuk memasukkan cukai jualan dan masih lagi berusahalah. So ini antara negara-negara yang memberi sokongan dan juga bantuan dalam isu HED ni, sehingga wanita yang mengalami mengalami HED ni dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lah. So ini adalah contoh-contohnya lah, dan situasi kenapa isu ini diangkat dan penting untuk diangkat lah dan penting untuk kita bincangkan. So Kak Fatin ingat Kak Fatin berhenti dekat situ dulu? Boleh? Okay, baik. Terima kasih Kak Fatin atas penjelasan tentang apa itu kemiskinan HED pada dalam persepsi, maknanya istilah yang lebih tepat lah, dan juga mungkin tadi kita dapat lihat statistik lah, kita boleh kata isu-isu HED ni di pelbagai peringkat di dalam negara, di luar negara, dan kita nak lihat juga bagaimana negara pergelutan HED dalam pergelutan wanita dalam isu HED di negara kita. Jadi macam Kak Fatin bagi tahu tadi kan, kesedaran pengurusan HED itu sendiri, bagaimana mereka menguruskannya, dan juga peranan ibu bapa sendiri dalam keluarga untuk memberikan pengetahuan lah, memberikan ilmu kepada anak-anak perempuan bagaimana untuk menguruskan HED dan sebagainya. Jadi mungkin saya boleh sentuh juga kan sedikit tentang kalau kita tahu
saya ada baca satu artikel ni tentang bagaimana golongan-golongan miskin bandar khususnya dia berdepan kesukaran terputus bekalan tuala wanita ni kan, ketika lagi-lagi ketika menjadi lagi teruk lah bila waktu pandemik COVID-19. Jadi ada yang mengatakan mereka sampai menggunakan kain perca wanita kan, kain perca iaitu tuala lama yang dipotong-potong sebagai ganti menjadi tuala wanita disebabkan ketiadaan wang dan sebagainya. Jadi kita tengok kat sini kepayahan lah yang dilalui oleh sebahagian besar keluarga dalam golongan miskin bandar. Dia jadi satu trend kemiskinan. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk kepada kita boleh kata statistik sebenar, bagaimana statistik sebenar di Malaysia tu sendiri? Maksudnya kita punya kalau tadi kita lihat di negara-negara luar tentang bagaimana mereka sejauh mana dia punya kebenaran ataupun orang kata maklumat data-data tentang betul ke wanita ni sebenarnya kekurangan akses barangan haid dan sebagainya. Jadi bagaimana pula di Malaysia dari Kak Fatin sendiri? Okey, terima kasih Nadira. So tadi kita dah tengoklah tentang kemiskinan haid dan apa isu-isu yang berlaku kan. Maksudnya dia adalah satu keadaan di mana mengganggulah kehidupan kita. Maksudnya kehidupan harian itu terganggu disebabkan haid, tapi sepatutnya itu tidak berlaku lah. So sebab tu kita membincangkan ini dan melihat apa yang boleh kita lakukan lah dalam membantu dan membanteras isu ni kan, dan beberapa isu yang berkaitan. So bila kita melihat kepada Malaysia, pertama sekali memang macam kita sebut dia, Kak Fatin lah secara peribadi macam 2-3 tahun ni lah baru mendengar dan membaca lah beberapa berkaitan dengan isu ni, dan bila kita baca tu memang disebut tiada data dan statistik yang jelas. Ini sebab antara academician yang agak terawal dalam membentangkan isu ni adalah Dr. Fatimah lah daripada UIA. Dia banyak melontarkan isu ni lah ke tengah masyarakat kan, dan baru kita macam tersedar ada isu ni. Dan memang bila kita tengok dekat luar negara memang banyak kajian-kajiannya sejauh mana betul, berapa orang kenapa tak pergi sekolah dan sebagainya, tapi di Malaysia kurang. So yang pertama sekali memang kalau nak kata statistik disebut memang tiada data dan statistik yang jelas. So tidak punya statistik untuk pelaksanaan ini, kemiskinan haid masih belum dikaji dan diteliti dengan baik. Mungkin ada usaha-usaha tapi kita tak banyak lah sebab waktu ni tak sempat nak baca artikel, tapi maksudnya bila kita tanya effort dan sebagainya masih kurang. Effort kerajaan ke sebenarnya masih kurang lah. So bila disebut ada kajian-kajian orang kata kajian yang daripada pihak-pihak yang secara umum lah kan, dia kata pertama dia kata masyarakat Malaysia ramai yang tak tahu lagi tentang isu ni. So sebanyak 60.3% ataupun 448 orang tidak tahu kemiskinan haid berlaku di Malaysia. Mereka fikir sangat tidak logik jika ada wanita yang rela mengandung setiap tahun supaya tidak perlu datang bulan kerana tidak mampu tanggung kos bulanan produk haid. Maksudnya kalau kita pun secara peribadi, kita tengok kalau masa mula-mula tu kita rasa betul ke? Ini antara realiti, maksudnya ada di setengah kawasan yang dia rela lagi mengandung daripada terpaksa menguruskan haid tu lah. Macam benda tu pada dia lebih kenyal lah, so dia memilih untuk mengandung. Jadi benda tu banyak implikasi lah kan, tapi maksudnya ini adalah sebahagian daripada isu-isu dalam kemiskinan haid tu lah. Maksudnya ketidakupayaan kita menguruskan haid tu dengan baik menyebabkan pilihan-pilihan yang berlaku tu akhirnya ada implikasi yang kurang baik dan sebagainya lah kan. So masih ramai yang belum tahu dan perlu diperluaskan lagi. Kemudian ada satu lah yang Kak Fatin jumpa, kajian di Kelantan. Dikata 41.8% iaitu 40 orang daripada 172 pelajar tidak ke sekolah semasa datang bulan. So bila dia tidak datang ke sekolah, maksudnya dia ketinggalan lah dalam pelajaran. Dan dia ponteng sekolah kerana terlalu miskin untuk membeli tuala wanita ataupun tampon. Maksudnya ini adalah perkara yang berlaku lah.
yang memilih untuk mengandung tu pun ada, tapi tak ada betul-betul statistik dia tu. Jadi ini antara maklumat-maklumat yang kita adalah. Jadi ini menunjukkan sebenarnya Malaysia pun ada isu ni, tapi yang menjadi kerisauan adalah kita tidak ada statistik yang jelas dan tiada penumpuan terhadap isu ni. Menyebabkan benda ni mungkin berlalutan lah. Jadi kita perlu banyakkan lagi diskusi dan juga perbincangan lah. Dan lagi satu, kenapa rasanya sama jugalah dengan yang tadi kan, sebab ada persepsi. So dekat Malaysia pun kita ada juga persepsi-persepsi, dan macam daripada dulu pun mungkin kita rasalah kita ni banyak macam daripada dulu kita tak didedahkan. Macam Kak Fatin dah 10 tahun lepas, 20 tahun, 30 tahun lepas, kita memang ada macam bila head tak boleh cerita dengan dia khalayak ramai, maksudnya benda-benda tu ada. Tapi mungkin bila zaman berubah, sebenarnya mungkin ada perkara-perkara yang perlu kita ubah dan kita ubahlah untuk lebih baik kan. So persepsi dan stigma haid sering disinonimkan dengan tidak suci dan kotor. Bila ada persepsi ni, dia akan memberi impact kepada, contohnya bila baru tahu, oh kita rasa malu, kita macam low confidence. So benda-benda ini maksudnya kesan-kesan yang tidak sepatutnya berlakulah kepada seorang wanita yang kedatangan haid. So haid sebagai perkara yang memalukan dan tidak boleh disebut di halaman malu tentang datang bulan. So ini antara perkara-perkara yang menunjukkan kita berada dalam kemiskinan haid disebabkan isu ni lah. Dan kemudian mungkin tadi Nadira ada sebut kenapa dekat Malaysia ni jadi macam ni kan, kenapa tak ada data dan sebagainya. Mungkinlah pada Kak Fatin tu yang dekat sebelah kanan ni adalah 3 perkara yang mungkin menyebabkan Malaysia tidak menyerlah lah kan. So pertama persepsi, tapi persepsi semua pun ada. Kemudian pemahaman dan pendedahan. Kadang-kadang bila tak ada pendedahan kita tak tahu, jadi kita pun tak bertindak. Tapi sekarang ni mungkin dah ada sedikit pendedahan, tapi kita boleh perluaskan lagi lah. So bila tiada pemahaman dan pendedahan, so tiada data, kajian dan pendedahan yang jelas dan terperinci tentang isu ni. So kita tak tahu realiti, betul ke ni orang cakap saja ke? So benda-benda tu mungkin menjadi sebab kita tidak memberi perhatian kepada isu ni lah. Dan juga mungkin juga prioriti. Bila kita tak ada pemahaman, tak ada pendedahan, jadi kita tak letak prioriti kemiskinan haid ni sebagai satu yang utama yang perlu diberi perhatian, kerana mungkin di satu sudut kita lihat isu-isu lain itu lebih penting, isu sosial, isu apa lagi isu sosial sebelum ni kan, gangguan seksual. Maksudnya perkara-perkara tu telah ada research yang lebih baik, data yang lebih baik, ada kes-kes yang lebih baik. So maksudnya diberi penumpuan. Tapi mungkin menjadikan isu ni bila tak tahu dan tak pun kata tak banyak info, menyebabkan tidak diletak prioriti yang utama. So menjadikan perkara ni tak diberi perhatian lah. So berdasarkan kesan dan impak dalam pelbagai aspek. So menjadikan perkara ni tidak diberi perhatian lah oleh pihak-pihak, sama ada banyak pihak lah kan yang terlibat. So kalau sebab tadi sebut di Malaysia, kalau di Malaysia apa yang secara umum bila kita tengok dia ada, pertama kita sebut tadi tentang miskin. Bila kita sebut miskin itu pun ada banyak segmen dia. Miskin bandar, miskin luar bandar dan miskin pedalaman. So sebab daripada situ pun dia ada pelbagai isu lain lah. Mungkin kalau di bandar dia ada PAD, dia tak cukup duit, mungkin cara guna PAD dia macam mana ke, maksudnya dia tunggu pakai selama 12 jam supaya nanti dapat jimat PAD kan, contoh isu. Mungkin kalau di luar bandar tu memang tak mampu, atau isu-isu yang lain lah. So, kalau pedalaman dia dah memang tak ada, lepas tu facility pun tak ada. So maksudnya setiap daripada segmen tu berbezalah isu dia. Kemudian kita ada juga kategori gelandangan. Kan sebab bila kita kata isu haid ni semua wanita. Jadi yang miskin tadi, so macam kalau gelandangan lagi lah, maksudnya dia tak ada tempat nak menguruskan macam mana. Kalau tiba-tiba tandas awam pun tak ada air, tak ada sistem tak ada tempat buang dan sebagainya kan. So perkara-perkara tu mempengaruhi juga. Dan ada dekat satu tu disebut banyak berlaku pada
miskin lah, maksudnya nak bagi keperluan hidup pun tak cukup, ini pula nak buat untuk nak menyediakan untuk keperluan HED ni kan. Contohnya warga tanpa dokumen, gelandangan dan warga tanpa dokumen ni antara boleh kita jadikan satulah. Kemudian lagi satu adalah OKU, orang kelainan upaya kan, pengurusan dia ni. Mungkin kelainan upaya tu juga memerlukan satu fasiliti yang lebih baik, maksudnya berbeza sedikit ataupun berbagai isu-isu lain lah. So ini mungkin bila kita sebut kemiskinan HED ni pun dia ada golongan-golongan yang kriteria segmen yang berbeza tu lah, yang pada isu-isu yang berbeza juga yang perlu dilihat secara lebih teliti ataupun fokus lah. Kemudian dan dia melibatkan tiga institusi jugalah, bukan hanya sebab tadi kita sebut bila sebut HED ni kita kata individu, tapi sebenarnya bukan sekadar individu tapi dia ada institusi keluarga macam kita sebut tadi kan. Maksudnya ilmu ni bukan hanya dia seorang-seorang lah tak tahu kan urus sendiri, tapi sebenarnya bagaimana keluarga tu dapat memberi sokongan dan bantuan dalam menghadapi dan menguruskan HED tu sendiri. Kemudian pendidikan lah, sebab pendidikan ni kira asas lah juga kan, sejauh mana kita ada apa ni orang kata ilmu-ilmu menguruskan lah, ataupun apa-apa yang macam menguruskan ataupun ilmu dalam pengurusan HED ni. Kemudian yang seterusnya ni adalah pemerintah dan pembuat dasar lah, sejauh mana mereka melihat perkara ni penting, macam ni meletak prioriti kan. Kalau kita tengok tadi Scotland, dia memang bagi percuma sebab pada dia itu adalah keperluan, prioriti kepada masyarakat dia. Dan untuk mana Scotland punya PM tu adalah apa ni, presiden dia adalah perempuan lah, dia melihat pada keperluan tu kan. Okey, so dan apa yang menjadi demikian. So kenapa benda ni menjadi isu adalah kesan tadilah, kesan daripada kemiskinan HED ni kan. Maksudnya ini antara gambar rajah ni kan, maksudnya aspek-aspek yang melibatkan well-being apa ni seorang wanita. Pertama bila tak boleh macam tadilah, bila tak boleh tak dapat bahan, maka tak pergi sekolah. So akan orang kata apa, education dia apa ni tertinggal lah. Kemudian sebenarnya daripada education dia juga melibatkan kesihatan. Bagaimana menguruskan, mungkin ada kecenderungan untuk mendapat infeksi dan sebagainya. Kemudian dan yang penting juga kenapa kita perlu akhirnya dia bila ada tak dapat pergi sekolah, kemudian ada isu apa peribadilah, maksudnya bila rasa apa tadi ada persepsi tadi itu kan menyebabkan rasa rendah diri dan tidak terlibat dalam pelbagai aktiviti disebabkan tu kan. Itu adalah kesan-kesan yang perlu kita tidak sepatutnya ada lah. Dan itu antara perkara-perkara lah yang tadi. Kalau dekat Malaysia yang ini adalah beberapa perkara yang sebenarnya berlaku kepada wanita sepanjang maksudnya dalam mengalami HED tu lah kan. Kalau ada dekat bawah ni disebut daripada artikel Dollars and Cents, dia kata dianggarkan seorang wanita membelanjakan sekurang-kurangnya 53,000 untuk barangan kebersihan peribadi dalam jangka masa dia mengalami kitaran HED sepanjang 30 tahun atau lebih. Maksudnya sepanjang usia tu kita kan mengalami HED dalam tempoh tu kan, sepanjang kita punya kehidupan tu, maksudnya jumlah dia lebih kurang 53,000. So maksudnya memerlukan kewangan lah, kewangan. Tapi kat sini dia ada sebut juga, ada tak kat sini? Kadang-kadang ada isu wanita ni dia tak ada duit, dia tak pegang duit tu, jadi dia nak beli pun tak boleh. So menyebabkan ini antara isu-isunya lah kan. So sebenarnya inilah perlu kepada empowerment tadi, macam mana kita boleh empower woman ni untuk tahu hak dia, tahu apa keperluan dia dan bagaimana untuk mengatasi, itulah. Yang lain ni semua sama je lah. Average women menstruate for about 7 years. Maksudnya setiap bulan tu kita ada berapa hari kan, so diibaratkan dalam 7 tahun tu lah.
Dan bila first datang tu sama ada perasaan dia suka ataupun takut ataupun risau. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita, sebahagian lah kan. So apa yang kita boleh bantu untuk mengatasi isu tu. Dan banyak wanita yang tak tahu bahawa memang tak ada ilmu dan tak tahu sebenarnya menstruation is a normal biological process. So maksudnya kan, itu antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian lah. Macam mana kita nak empowered. Empowered ni maksudnya kita faham diri kita dan kita boleh bawa diri kita untuk ke depan lah kan, untuk mengatasi dengan ilmu tu kita boleh membawa diri kita menjadi lebih baik. Dan kemudian mungkin ada juga tadi isu gelandangan dan sebagainya. Kemudian adalah isu-isu di dalam emergency, contohnya natural disaster dan juga konflik. Ini kan, ini daripada pandangan yang lebih umum lah kan, di tempat-tempat konflik. So macam mana pengurusan head bagi wanita dekat di tempat tersebut lah. Rasanya itu adalah dan lagi satu dia kata managing period at home is a major challenge for women and adolescents, girls who lack their basic facilities at home. So maksudnya walaupun tak tahulah, kadang-kadang kita ni macam semua dah okey kan, tapi ada sebahagian rasanya dekat Malaysia pun berlaku, walaupun dia ada rumah tapi mungkin fasiliti yang tidak cukup menyebabkan dia tidak mampu untuk menguruskan head tu dengan baik. Dekat rumah sendiri ada masalah tu kan. So ini antara isu-isu lah di Malaysia. Okey, Nat. Okey. Terima kasih Kak Fatin untuk pertanyaan kedua lah yang kita bincangkan hari ini. Berkenaan dengan statistik data di Malaysia dan juga kesan daripada kemiskinan haid ni. Jadi kita boleh masuk pada pusingan yang saya kira pusingan yang terakhir, yang ketiga. Tapi sebelum tu mungkin rakan-rakan di Facebook kalau ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada panel kita hari ini, boleh typekan di ruangan komen, kita akan bacakan insya-Allah. Jadi seterusnya Kak Fatin, Kak Fatin ada sentuh tentang kekangan pengurusan haid. Dia berbezalah di pelbagai peringkat kan, ada golongan gelandangan, ada juga dalam kalangan miskin bandar, miskin luar bandar dan sebagainya. Jadi kekangan pengurusan haid ni bukan semua dia ada solution yang sama, betul tak? Saya percaya kekangan tu dia akan impact different population dan juga different needs. Jadi kalau pada saya, dia tak boleh, pada saya sendiri secara peribadi dia tak boleh ada satu solution saja. Dan kita kena dalam isu-isu yang menyentuh tentang gender dan sebagainya kan, kita kena faham konteks, faham siapa yang kita sedang bincangkan. Contohnya kalau kita bincangkan tentang anak-anak yang ponteng sekolah disebabkan tak ada fasiliti yang cukup kan untuk membendung lah dia punya masalah tu. Jadi berbeza dengan golongan gelandangan yang bagaimana mereka menguruskannya dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya peranan, dan saya percaya peranan di pelbagai peringkat tu sangat penting lah, di peringkat aktivis sendiri, kalau Kak Fatin sendiri sebagai aktivis, juga peranan di pelbagai guru di sekolah, kerajaan dan sebagainya. Jadi peranan apa yang boleh kita lakukan secara tuntas ni? Lebih-lebih lagi melibatkan di Malaysia lah sendiri. Okey, terima kasih Nadira. Sebenarnya tadi terlupa satu slide ni sebelum kita masuk. So tadi kita cakap dekat Malaysia kan, so cabaran dia. Saya tak pasti ini isu dan cabaran, tapi kita gabungkan lah kan. Maksudnya masa awal tadi kita sebut, bila kita sebut tentang kemiskinan haid, dia bukan hanya tak cukup duit untuk beli pad, tapi dia ada pelbagai lagi isu-isu lain yang akhirnya maksudnya macam
sepertinya meninggalkan wanita tu dengan dirinya sendirilah menguruskan ni kan. Tapi hakikatnya kita perlu ada satu sokongan dan bantuan untuk bersama-sama, sebab wanita pun sebahagian daripada masyarakat kan, maksudnya memberi impak kepada aktiviti-aktiviti dalam masyarakat tu lah. So kalau dekat Malaysia ni apa keperluan, mungkin ni adalah keperluan lah kot kan sabaran. 36 ada 6, mungkin ada 6 perkara lah yang Kak Fatin cuba simpulkan. Yang pertama bila kita sebut awal tadi kan, dia ada tabu, ada stigma, ada persepsi. Pertama sekali adalah bagaimana kita dalam isu ni kan, maksudnya itu antara perkara-perkara yang membawa kepada kemiskinan hate, tabu, persepsi semua tu kan, sebenarnya dia akan dengan tabu-tabu dan persepsi tu memberi salah faham kepada isu hate. Tak betul, jadi menyebabkan masalah kepada hate. Jadi pertama sekali kita kena menghapuskanlah tabu-tabu tu kan, menghapuskan tabu, stigma dan persepsi. Dan ia antara caranya tak lain dan tak bukan pada Fatin adalah melalui pendidikan lah. Pendidikan ni ada pelbagai lah. Pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah. Sebab tadi kita ada institusi kan, ada institusi keluarga, ada institusi keluarga dengan apa tadi? Keluarga dan pendidikan. So maksudnya, dan kita tahu pendidikan yang utama dalam isu-isu ni adalah pendidikan anak-anak ni bermula di rumah kan, bagaimana. Dan bila kita sebut tu, ibu bapa kenalah tahu perkara ni kan, macam mana nak, waktu bila nak cakap, macam mana nak cakap, dan ada setengah macam tak boleh sebut di khalayak. Maksudnya bila kita sebut pendidikan tu, kita sebut kanak-kanak, tapi sebenarnya orang dewasa pun perlu ada kesedaran untuk tahu dan ajarkan perkara ni lah. So yang pertama sebabnya menghapuskan tabu stigma tu melalui pendidikan hate. So kita sebelum ni ada tak pendidikan hate di Malaysia? Kak Watin pun tak ada, rasa macam tak ada kan, tapi adakah? Tak ada kan, cumanya yang Kak Watin nampak kita ada masa agama lah. Agama ni kita ada fiqah kan, kita ada taharah. Taharah tu ada sikit macam mana mandi dan sebagainya. So macam mana kita boleh integrate ataupun membawa dia bersama lah. Maksudnya dari sudut taharah tu bagaimana dia boleh membantu untuk menghapuskanlah tabu, stigma dan persepsi tu kan. Contohlah di sekolah dan di rumah. Dan sebenarnya dia mungkin ada, contoh tadi kita ada taharah dalam sudut agama. Kemudian dalam sains kita ada kitaran-kitaran hate. Ada tak belajar? Selain reproduktif, so maksudnya dia sebahagian daripada reproduktif tu, tapi kitaran hate sendiri. Maksudnya daripada situ mungkin kita boleh kaitkanlah daripada situ, maksudnya kita tambahlah dengan menghapuskan persepsi-persepsi tadi itulah, hate tu kotor. Sebenarnya kalau ikutkan wanita hate ni bukan kotor pun. Kadang-kadang bila tengok balik kan isu ni dengan apa yang ada dalam Quran, sebenarnya Islam tu sangat cantik. Dia memang ada cerita tentang hate kan. Wanita hate ni macam mana kedudukan dia. Dia bukannya kotor, dia boleh lepas suci tu boleh hadas, dia boleh je untuk berzikir dan sebagainya. Maksudnya tidak menghalang lah dia tak boleh berdoa ke apa kan. Maksudnya perkara-perkara macam tu lah. Maksudnya kita perbincangan tu lebih sikit lah kan. So contoh-contoh dalam pendidikan hate adalah kitaran hate, penggunaan pad sendiri kita kadang-kadang kita main buat je lah kan, tapi sebenarnya mungkin ada kita mungkin perlu kepada cara menggunakan pad dan sebagainya kan. So ini antaranya lah. Kemudian Kak Watin asingkan pendidikan dan pengurusan hate. Sebab pengurusan hate ni terkait tadi tentang hygiene tu. Ada mungkin pendidikan dan pengurusan ni lebih kurang sama, tapi Kak Watin cuba asingkan sebab pendidikan ni dia lebih macam umum lah, maksudnya banyak perkara kan untuk hapuskan tabu dan stigma, tapi pengurusan ni memfokus kepada bagaimana mengurus hate bila kita ada hate tu. Sebab dekat luar negara dia ada MHM, itu Menstruation Hygiene Management. Dia ada macam memang ada macam research untuk tengok sejauh mana efektif dan sebagainya lah, ada istilah tu. So kalau saya rasa itu pun mungkin kita boleh venture kepada benda tu lah, persediaan menghadapi hate bagi kanak-kanak termasuk juga ibu dan bapa. Sebab tadi pendidikan dia mungkin ada lebih banyak, tapi ini terus kepada pengurusan, macam mana nak buang. Mungkin ada benda-benda lain yang kita fikir macam tu kan, tapi mungkin ada benda-benda dalam MHM tu yang kita boleh explore lagi lah. Dan masih bersifat peribadi, mungkin inilah. Kemudian seterusnya adalah bila kita sebut miskin tadi lah, sosioekonomi.
ekonomi, dia mesti ada efek sosial itulah kan. So perbelanjaan beli barang tiada pada wanita. Ni macam sebut tadi tu. Kita memang perlu berbelanja lah untuk head ni kan, beli barang keperluan, ubat. Ubat ni kadang-kadang kita terlepas pandang, kita hanya sebut dia sebagai pad, tapi sebenarnya ada orang yang macam senggugut dan sebagainya mungkin perlu kepada treatment kan, macam ubat ataupun apa tu, bantal panas apa semua tu kan, semua tu cost, semua tu adalah ekonomi. Tapi kadang-kadang wanita tiada akses kepada wang. So ini perlu kepada literasi dan mandiri kewangan wanita tu sendirilah. Ini mungkin topik lain tapi dia termasuk sebahagian daripada ekonomi itulah. Akses bahan, keupayaan bekerja tidak terganggu. So maksudnya sosioekonomi, kalau wanita bekerja, macam mana kita dapat memastikan walaupun dia head tapi dia tidak mengganggu kerja dia, gaji dia, produktiviti dia kan. So macam Scotland tadi dia bagi setiap bulan, dia bagi mana ni, negara mana tadi, Zambia ke mana, dia bagi 1 hari cuti bagi setiap bulan. So maksudnya dia tidak mengganggulah produktiviti kan. So ini maksudnya kesan dia bila head ni tak boleh pergi kerja kan, so akan ada efek, mungkin akan ada macam kena potong gaji ke apa, kita pun ada setengah-setengah yang macam tu kan. Jadi bila kita ada bantuan macam tu, so tidak terganggulah faktor ekonomi tu. Kemudian kesihatan, ini juga perkara penting lah, sebab tadi kan contoh dia tu walaupun dia miskin tapi dia mampu, tapi untuk berjimat dia guna pad tu dalam tempoh 12 jam, dia tak tukar. Sebenarnya itu tidak, sebab dia ada macam kalau lagi heavy flow ke apa, perlu tukar lebih kerap kan. Jadi maksudnya dia akan, perkara ni sebenarnya akan memberi kesan kepada kesihatan lah. Apa lagi, infeksi dan sebagainya. So perlu ada kesedaran. Dia berbalik pada pendidikan, pengurusan tadi kan, tapi sebenarnya faktor kesihatan. So macam mana ada bantuan-bantuan ataupun perhatianlah kepada kesihatan dari aspek head ni lah. Kemudian bantu menghadapi masalah semasa head melalui ubatan dan kaedah rawatan. Dan kemudian ini kesihatan secara fizikal lah. Kemudian ada juga sebenarnya bila ada masalah head ni tidak dilihat dengan betul, dia ada juga mengganggu emotional dan physiological impact. Adalah ada juga beberapa kajian lah di luar negara yang melihat masa menstruation ni ada tak kesan emosional dan psikologi. So ini pun perlu diberi perhatian. Maksudnya ini termasuk dalam ruang lingkup kesihatan lah dalam isu kemiskinan head. Kemudian yang seterusnya adalah tadi sebut tentang kerajaan kan. So polisi dan dasar ni penting juga. Sebab tu kita kata kemiskinan head ni bukan sekadar peribadi dan individu ataupun keluarga, tapi dia melibat bagaimana, sebab kita sebut tadi dia adalah melibatkan isu-isu sosial kan, pekerjaan dan sebagainya. So sejauh mana, macam tadi awal kita sebut dia ada struggle wanita dan kita biarkan je. Itu yang sepatutnya perlu diatasi. So macam mana pihak-pihak polisi dan pembuat dasar ni ada apa orang kata tu, kemahuan untuk melihat perkara ni secara prioriti, untuk memberi ini penting, ini perlu ada. Sebab ada baca dekat dalam satu artikel tu, dia kata bila ada bertanya kepada sidang parlimen kalau tak silap, ada tak macam perancangan untuk isu-isu ni kan. So jawapannya adalah tak ada perancangan. Jadi maksudnya mungkin tadilah tiada pendedahan, tak ada prioriti. Maksudnya tidak melihat benda sebagai prioriti lah. Jadi ini melibatkan polisi dan dasar. Sebab polisi dan dasar ni membantulah. Macam tadi kan dalam negara-negara yang ada sistem-sistem yang baik tu, maksudnya ada polisi yang membantu. Bagi secara percuma ataupun kurangkan cukai dan lain-lain yang kita rasa perlulah kan. So polisi dan dasar ni penting, kehendak dan keupayaan pembuat polisi dan dasar dalam menangani isu ini. Dan kemudian ekosistem sokongan. Sebab tu kita sebut tadi, bila kita sebut kemiskinan head, dia bukan hanya individu, dan dia melibatkan seluruh masyarakat kita. Bila kita sebut kanak-kanak, dia ada ibu bapa, dia ada guru sekolah, dia ada pembuat dasar kan, pihak pemerintah dan sebagainya. Jadi isu ini melibatkan seluruh golongan masyarakat untuk bersama-sama melihat perkara ini dengan lebih baiklah dan participate lah dalam mengatasi perkara ini kan. Contoh tabu dan sebagainya ni,
maksudnya kena ada kesedaran, dan kalau setiap masyarakat tu mempunyai kesedaran tu, maksudnya kita boleh lebih cepatlah untuk mengubah perkara ni kan. Dan selalunya kita sebut dia sebagai collective responsibility dan effort. Maksudnya di peringkat masyarakat sendiri perlu bersama-sama lah dalam mengatasi perkara ni, dan cuba untuk membantu dalam kapasiti masing-masing. So kalau kita kata apakah peranan kita, Kak Watin buat secara umum je lah, tidaklah bahagikan kepada advocate, aktivis dan sebagainya. Tapi mungkin lebihlah kepada PKPM dan sebagainya, mungkin kita boleh lihat perkara ni lah. Pertama tadi kan, sebab kita tengok saya rasa untuk buat benda ni bermula dengan pendidikan, kesedaran dan advokasi tu penting lah, sebab khususnya kepada PKPM dan Hilwa juga kan, kita banyak buat program-program pendidikan bersifat kesedaran dan advokasi ni, tapi kita perlu lihat golongan sasar yang kita nak. Sama ada kalau macam Hewi dengan pelajar ke, dan dia bukan mungkin Helwa dengan ibu bapa ataupun dengan masyarakat umum. Dan itulah Kak sebutlah situ integrasi dengan taharah dan suci, sebab kita dah ada perkara tu. Jadi macam mana kita boleh, orang tak rasa janggal bila cerita. So macam mana kita boleh menyediakan lagi, dan discussion tu lebih in depth lah kan. Dan lagi satu perkara penting berkaitan ni adalah bila kita sebut ni, dia bukan hanya wanita tetapi dia melibatkan lelaki. Bagaimana kita perlu ajar juga bagaimana menghormati, maksudnya sebab dalam keluarga kita pun, maksudnya kalau lelaki tu dia ada adik perempuan, dia ada kakak dan sebagainya kan. Kadang dia ada macam isu tabu dan persepsi sebagainya, kadang-kadang macam mengejek macam kata dah datang bulan ke ni ke, maksudnya benda-benda macam tu tidak sepatutnya. Beza hormat dengan ejek tu kita rasa kan, maksudnya kalau apa keperluan kita bantu, tapi kalau mengejek tu kita rasa macam kita down lah kan, perasaan tu menyebabkan kita rasa down. So benda ni kita perlu ajar bermula daripada, mungkin dalam isu kemiskinan hate ni juga perlu ada elemen-elemen tu lah. Maksudnya bermula dengan hormat lelaki dan wanita ni, dan akhirnya kita nak hapuskan tabu tu dengan perasaan ni lah kan. Sebab setiap daripada kita ni berbeza, dan bagaimana kita menghadapi isu ni lah. Itu program pendidikan. Kemudian sebab tadi mungkin kurang pendedahan tadi tu kan, so memang kita kena sebar luas lagi lah informasi ni. Mungkin ramai yang tak tahu, dan informasi dan maklumat tentang hate dan pengurusan hate. Mungkin ini kita nampak macam biasa je kan, tapi bila timbul isu kemiskinan hate tu, dia ada rasa keperluan. Sebab bila tengok balik dulu pun kita macam kita tak ada pun pendidikan hate apa kan. Maksudnya kalau macam dulu ada mungkin mak, kakak yang kita boleh tanya kan. So kan benda-benda ni mungkin kita boleh sebar luaskan lagi melalui kaedah-kaedah kita lah, macam penulisan, poster kempen, video, dokumentasi, ceramah, latihan mikir, semua benda-benda ni. Kalau ni Kak Fatin sebut dari sudut Hewi PKPM dan semula, maksudnya itu adalah dalam ruang lingkup ataupun kapasiti adik-adik lah kan, dan kita semualah. Dan sebenarnya ini juga terangkum dalam pendidikan seksual reproduktif yang komprehensif. So sebelum ni kita ada, sebelum ni macam PKPM ada rescue kan, ada dermaga, ada program-program reproduktif, tapi mungkin kita boleh extend lagi macam mana nak menambah isu-isu tentang pengurusan hate ni. Dan kemudian tadi kita memang banyak sangat sebut tentang tidak upaya untuk mendapatkan bahan. So penyelesaian dia untuklah menyediakan. So maksudnya ini secara immediate solution lah kan. So kita menyediakan. So rasanya memang kita banyaklah buat bantuan-bantuan dan sebagainya. Tapi mungkin kita boleh extend lagi dengan bantuan tu juga. Kita pertama kita boleh buat education juga ataupun pendidikan lah. Maksudnya bersama dengan bantuan tu adalah maklumat-maklumat tentang hate dan sebagainya, dan yang kedua adalah pengumpulan data. Kita boleh bantu juga untuk pengumpulan data. Ini perlukan kerjasama dan jaringan lah dengan mungkin lecturer, mungkin NGO lain dan sebagainya. Dan lagi satu sebenarnya bahan keperluan dan fasilitis ni, sebab kalau kita tengok sebagai golongan belia, pelajar dan sebagainya,
mungkin di universiti ataupun di sekolah nak ini macam-macam ni Kak Fatin terfikir dah macam practical and sustainable pet, macam inovasi dan sebagainya yang boleh membantu. Sebab kan kita perlu kepada pet tu kan, dan setiap golongan itu berbeza. So mungkin sebab ada beberapa negara-negara lain yang tengok dia ada macam inisiatif untuk inovasi pet untuk golongan-golongan yang tertentu lah yang ada disasarkan dan diguna bahan daripada apa ke, macam mana ke, recycle ke tak recycle ke. So itu benda-benda yang di bawah inovasi lah, inovasi pet yang mungkin harganya macam harganya lebih murah ke, mudah untuk dilakukannya, tapi dia practical, sustainable. So benda-benda macam tu lah. So mungkin ini secara macam sebab tadi masa tu teringat lah, mungkin sebagai belia pelajar yang sentiasa kreatif kan, so mungkin ada inovasi lah tentang pet tu sendiri dan membantu itu dari sudut immediate help untuk bahan lah kan. So sebab itu antara yang utama, sebab bila kita cerita ni kebanyakan negara lain pun tak upaya mendapatkan pet menyebabkan tak pergi sekolah, tak pergi kerja dan lain-lain isu lah kan. So habis dah. So Kak Fatin rasa itu antara yang Kak Fatin boleh kongsikan lah tentang kemiskinan hate ni. Satu topik baru juga untuk Kak Fatin, tapi satu yang menarik lah sebab kita jarang melihat hate itu dari sudut yang lebih, maksudnya daripada satu topik yang kecil tapi sebenarnya ada impak yang besar sehingga polisi negara. So macam mana kita dan penting juga sesi ini juga bagus sebab kita dapat memahami masalah sebenar. Kita bukan hanya miskin pet, tak dapat pet so kita bagi pet, tapi sebenarnya dia ada besar lagi yang boleh kita tengoklah dekat mana bahagian yang kita boleh. Sebab yang ini tu setiap satu tu dia ada peringkat-peringkat yang berbeza kan. So kena pastikan golongan sasar kita apa dan apa kapasiti kita. Dan dari situ kita boleh buat macam-macam lah. Yang paling biasa sekali adalah ni lah maksudnya kita sentiasa bercakap di media sosial dan sebagainya kan. Sekarang ni ada video lah, ada TikTok lah, Reels, semua-semua tu mungkin itu juga salah satu medium untuk kita terus bercakap di samping program-program pendidikan yang lebih serius, yang lebih kepada ibu bapa dan sebagainya kan. Itu antaranya lah, wallahu alam. Okey Nadira. Okey. Jadi tadi saya sebenarnya sukalah dengan perbincangan kita pada hari ini, dia rangkumi satu konteks yang lebih luas yang boleh kita lihat kan. Jadi tadi Kak Fatin juga ada sentuh kan tentang bagaimana isu ni mungkin dianggap remeh ataupun terpencil lah kan bagi sesetengah pihak. Lagi-lagi kalau mungkin ada yang menjadikannya sebagai bahan jenaka, lawak dan sebagainya. Dan ia menjadikan sebenarnya, dan ada juga yang menganggap isu ni sebenarnya wanita semata-mata. Jadi macam Kak Fatin jelaskan tadi, ia adalah peranan di semua golongan masyarakat. Maksudnya semua berperanan penting lah untuk advocate, maksudnya dan juga tak terhenti contohnya tengah viral isu kemiskinan hit, jadi kita bincangkan bermusim. Jadi dia kena selalu orang kata satu usaha yang berterusan, yang berkala dari segi, tak kisahlah kita advocate melalui media sosial, kita turun lapangan dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat sekarang pun banyak juga maksudnya NGO kemanusiaan dan juga institusi yang turun lapangan kan untuk memberi sanitasi ataupun barang pengurusan hate secara percuma. Jadi satu usaha yang sangat baiklah. Jadi terima kasih Kak Fatin untuk perbincangan topik yang sangat-sangat baiklah kita kira kan, dan sangat jelas. Jadi kita sebenarnya ada beberapa soalan. Soalan yang pertama daripada rakan kita di Facebook. Jadi soalannya, apakah pandangan Kak Fatin apabila ada pihak yang mengatakan isu kemiskinan had ni dia terkait dengan maruah bagi seseorang wanita, dan isu ni ialah macam kita tadi kata, isu ni orang kata sensitif untuk dibincangkan bagi sesetengah pihak. Jadi komen Kak Fatin sendiri, insyaAllah.
Okey, terima kasih pada soalan maruah. Bila sebut maruah, nak faham juga dia daripada konteks yang positif ke negatif tu? Itulah saya tak pasti, cuma mungkin ialah dari segi sudut orang selalu jadikan, saya rasa macam bahan gurauan juga Tak kan. boleh. Oh, maksudnya tadilah sebab macam tak boleh cerita di khairat ramai sebab menjejaskan maruah. Tapi sebenarnya macam tadilah Kak Fatin rasa itulah kadang-kadang kita ni perkara-perkara yang maksudnya dari pendidik macam budaya kita dulu mungkin dulu ada banyak perempuan ni tak boleh gini-gini kena simpan, tapi hakikatnya macam Kak sebut tadi, hate ni adalah perkara fitrah yang berlaku dan walaupun dia berlaku pada wanita tapi dia ada impak kepada masyarakat. Jadi dia bukan satu perkara yang menjejaskan maruah, dia bukannya pergi menjejaskan macam-macam. Hate tu bukan satu benda yang malu lah yang menjejaskan maruah. So bila datang hate, oh dia ni dia kotor macam kan, padahal sama je, cuma itu adalah fitrah yang akan berlaku setiap bulan. So bagaimana menguruskan tu, bila kita ada persepsi yang salah, mungkin cara urus kita juga salah. So maksudnya tidak sepatutnya adalah kan, contohnya mungkin kita boleh Contoh Fatin yang selalu saya dengar kalau hate ni jin macam tu kan. Habis tu tiap-tiap bulan lah jin tu datang kan. Yelah sebab, tapi kita harus sedar sebab darah itu, darah tu kotor. Dan benda kotor syaitan jin suka. Jadi macam mana mengurus? Itu maksudnya di konteks itu mengurus dengan betul. Dan mengurus juga maksudnya persepsi yang betul lah. Sebab tu kita rasa kalau kita sebagai orang Islam ni senang sebab kita berbalik kepada Quran. Apa yang Quran kata tentang wanita yang haid? Macam tadi lah kita sebut, wanita haid ni dia bukan najis. Manusia ni semuanya mulia, sama. Dia mati pun kita kena muliakan. Jadi bila datang haid ni adalah sebenarnya satu perkara yang istimewa kepada wanita yang Allah beri kepadanya, dan kita tak perlu rasa malu atau macam macam double standard ke rendah ke apa kan. So maksudnya dia tak ada lah. Mungkin sebab tadi Kak Fatih ingat, mungkin kita boleh kaitkan jugalah dengan isu sekarang ni macam nak check head, check dekat sekolah yang check pad dan sebagainya kan. Mungkin masa tu itu mungkin budaya dulu lah kan, tapi dengan kesedaran sekarang ni rasanya itu tidak perlu. Apa sebenarnya kita buat benda tu sebab kita nak check betul ke dia tak solat dan sebagainya. So maksudnya itu perkara tu boleh dilakukan dengan aktiviti-aktiviti lain, bukan dengan check pad tu. Macam kita melihat bila check pad tu dia macam menjejaskan lah, macam itu barulah macam maruah kan, sebab ada tiba macam tak percaya kan. Macam itulah. Jadi sebenarnya kalau dalam pendidikan Islam pun orang bohong tu maksudnya kita nak ajak kepada solat ke apa, kita mengajak kan, kita tak perlu macam hukum you tak ni sebab gini-gini. So maksudnya banyak lagi lah cara-cara yang untuk dari sudut tadilah yang mengurus macam mana nak dapat solat, nak cek solat dan sebagainya. Banyak cara-cara pendidikan yang lebih berhikmah yang boleh kita ambil lah. Dan kalau ikutkan maruah tu, setiap kita ada maruah yang sama, kita semua dimuliakan. Jadi hate ni bukan satu yang macam menjadikan wanita ni double standard yang kita sebut, macam berbeza lah. Walaupun hate ke apa, kita adalah sama, tak mengurangkan sedikit pun. Yang beza kita kalau lah maksudnya membezakan kita takwa kan. Jadi maksudnya ada hate ni tak ni pun tak membezakan pun. Dan tak perlulah macam, sebab itulah stigmanya kita malu untuk bercakap di hadapan. Maksudnya dengan tidak berkongsi, kadang-kadang kita tidak berkongsi perkara yang kita tak tahu tu menyebabkan kita simpan sendiri dan kita salah. So sebab tu mungkin di masa depan dengan adanya pendidikan, mungkinlah kita ada pendidikan hate ataupun apa kita panggil tadi, pengurusan hate yang lebih baik tu, so lebih terbukalah untuk bercakap tentang isu ni. Wallahualam. Harapnya menjawab InsyaAllah. Jadi mungkin di hujung perbincangan kita ni kan, Kak Fatin boleh selitkan sedikit
Secara ringkasnya kepentingan saya boleh selit tentang kepentingan pendidikan seksual di sekolah itu sendiri pada pandangan Kak Fatin. Okey, kalau pendidikan seksual sebenarnya macam pendidikan seksual ni yang Kak Fatin secara peribadi lah kan, mula-mula sekali melihat apabila banyaknya isu-isu tentang kita lah dalam ABIB kita ada Rumah Perlindungan Baitul Rahmah apa semua kan, dan sebelum ni pun ada isu hamil luar nikah kan sebelum ni. Bagaimana kita melihat kurangnya pengetahuan dan pendedahan tentang isu-isu seksual ni. Contohnya pertama kali membuat hubungan berlainan genita boleh dapat anak lah kan. Maksudnya mereka ramai yang tak tahu perkara tu. Maksud itu masuk dan bagaimana maksudnya kita tidak faham tentang diri kita sendiri, dan sama jugalah dengan isu hate ni pun kan. Maksudnya kita mungkin mengiyakan satu perkara tu kerana kita tak faham asas ataupun perkara yang sebenar dalam isu hate dan juga seksual ni lah. Jadi dia sangat penting untuk pertama menjaga diri kita lah, menjaga dari diri kita, dan juga sebagai prevention, dan juga pentinglah untuk kita menghadapi cabaran-cabaran yang di masa depan ni kan. Maksudnya kalau kita tak ada ilmu, kadang-kadang kita tersalah membuat pertimbangan lah. So dengan adanya info-info berkaitan dengan seksual dan juga hate, kita boleh lebih faham dan tahu apa kesan, dan daripada situ kita boleh buat pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik lah dalam menghadapi isu-isu dekat luar sana tu. Sama je dalam apa-apa isu pun kadang-kadang bendanya adalah macam tu lah. Macam tadi pun kita kurang pendedahan. Dalam banyak isu-isu ni pun kurang pendedahan, dan ialah lagi satu tertarik dengan pujukan-pujukan dan sebagainya kan. Itu pun kita kena ada ilmu-ilmu tentang diri kita lah, bagaimana menjaga diri kita kan, dan bagaimana apa benteng-benteng dalam gangguan seksual, dalam pendidikan reproduktif kita ada macam sentuhan selamat, tak selamat, apakah tindakan yang sepatutnya kita lakukan jika berhadapan dengan gangguan dan sebagainya kan. So perkara-perkara ni sebenarnya menjaga diri kita dan sebenarnya membantu kita untuk faham apakah kesan dan membuat tindakan dan pertimbangan yang sepatutnya lah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Fatin Majidina atas perkongsian yang cukup padat dan berinformasi lah dalam topik perbincangan kita pada hari ini. Jadi sebenarnya saya sangat gembira lah, banyak saya dapat juga info-info yang terbaru. Jadi terima kasih sekali Kak Fatin. Terima kasih kepada Nadira dan juga Hewi PKPM dan KPM lah, lupa nak cakap. Tahniah telah capai 6 dekad, 60 tahun meraihkan 60 tahun. Semoga terus berjasa. InsyaAllah hidup biar berjasa. Okey. Jadi tadi saya simpulkan sedikit, semua golongan masyarakat, tidak kira lelaki perempuan, perkara ni harus diketengahkan dalam konteks masyarakat kita hari ini kan. Jadi perkara ni bukan isu yang untuk dimainkan, dibuat gurau ataupun disakat. Jadi dari sudut bantuan produk kebersihan itu sendiri adalah satu usaha yang baiklah, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi terima kasih juga kepada penonton-penonton kita yang telah menonton siri ketiga topik perbincangan pada hari ini. Terima kasih juga yang telah mengikuti dan follow lah kan page Hewi PKPIM. Jangan lupa insyaAllah kita akan membuka ruang-ruang topik perbincangan yang lebih menarik dalam siri yang mungkin topik akan datang kan lebih menarik dengan panelis yang hebat latar belakangnya insyaAllah. Jadi dari saya, maafkan saya kalau ada sebarang kekurangan dari saya sendiri.
moderator hari ini. Baik, terima kasih dan insyaAllah kita akan berjumpa di siri akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.